Ayat yang pertama, ayat 33, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyil mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Allah tanya di sini, dan ingatlah hari yang kafir, masihkah mereka ingkar dan tidak mau memikir bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan langit dengan bumi ini tanpa susah payah? Kumpayaku sudah jadi. Tulis pelajar, hadza istidlalun. Ayat ini menjadi dalil. Allah Ta'ala beri pada kita dalil tentang hidup balik selepas mati. Mana dalil? Allah Ta'ala kata, aku boleh buat langit, aku boleh buat bumi, besarnya langit, luahnya langit, besarnya bumi, dengan susun atur yang begitu kuat. Dan aku pun walam ya'ya, aku tak susah untuk nak buat dia. Fa kaifa, bagaimana aku lemah, tak mampu nak hidup balik kamu. Kecil. Budak-budak kata kemesek maknanya simple sangat bagi Allah Ta'ala. Kun fayakun. Kita yang buat payah. Baik, dalam ayat ini Tuhan sebut walam ya'ya bi khalqihin. Allah Ta'ala tak susah nak menciptakan makhluk. Ayat ini tanbih, memberi peringatan kepada kita, iaitulah kita mesti sifatkan Allah Ta'ala itu dengan sifat sebagai pencipta yang maha berkuasa, dengan sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Dia mampu untuk menghidup balik. Allah Ta'ala tidak lemah untuk melakukan apa yang dia nak. Kun fayakun. Kun fayakun. Allahu Akbar. Ayat ini cukup menakutkan kita para pelajar sekalian. Kenapa tak takut? Setelah kita tahu Allah Ta'ala yang berkuasa, kita kena sifatkan Allah Ta'ala dengan sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, fadhuqul azaba bima kuntum. Baik, kita nak susunan molek sikit supaya tak susah. Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Tengok ayat 34. Allah kata rasakan. Rasa ni makan kan? Cuba rasa, sedap ke tidak? Rasakan. Tapi digunakan an-zauq. Zauq, rasa tu bukan hanya tertentu dengan mulut saja. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, zuk, rasa bukan dengan mulut saja, makna rasakan semua benda. Kalau kita orang kafir tak mau ikut, tak mau beriman, kita kata zuk, di akhirat dia kata zuk, rasa. Sebab tu ahli-ahli ibadat ni dia panggil zauq. Ni ada zauq, maknanya dalam kita beribadat, kita berzikir ni ada zauq. Kita mari ada satu perasaan mencintai Allah, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuat ibadat. Itu. Cuma Allah Ta'ala kata fazuqu, rasa, bima kuntum takfurun, dengan sebab semua kamu rasa ni hasil daripada usaha kamu. Merasa azab sebab membuat maksiat atas dunia. Kamu menikmati nikmat di akhirat esok dengan sebab kamu buat ibadat yang Allah Ta'ala redha. Itu dia panggil zuqu, fazuqu, rasa. Dalam Quran dia gunakan, bukan guna untuk rasa dengan mulut saja, semua kita rasa. Tapi kita kena ingat, jangan duk merasa-rasa saja. Kadang-kadang kita duk main rasa. Rasa ni, apa pandangan tuan tentang gini, saya rasa. Tak boleh. Tak boleh main saya rasa. Saya kena kaji, kena teliti. Jadi kita ni macam itulah.
Waktu kita nak kata korang, kita tak teliti pun, tak cari pun sumber-sumber yang resmi, yang muktamad. Waktu orang cakap, ai pandai pula kita. Itu dia panggil ayat menggoreng. Awak ni mana sumber awaknya? Jadi tanya kita nak cakap ada sumber ke tak? Tak juga. Itu dia panggil ayat goreng. Tak payah. Jadi rasa-rasa ni digunakan dalam Quran kepada benda lain. Zuk, rasa azab, rasa tu rasa ni, itu dia peluas penggunaan rasa. Zauq, dia panggil zauq. Baiklah. Yang ketiga, Allah kata kepada Nabi, fasbir kama sabar ulul azmi. Sabarlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam Quran, ini ulama tadabbur buat analisa. Kita baca dalam Quran kisah-kisah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam banyak menghadapi ujian untuk nak menenangkan hati Nabi dan hati kita para pendakwah. Untuk kita belajar ilmu sabar, belajar ilmu jangan duduk ambil mudah koyak dengan kritikan orang. Lah, tak kata apa. Yang penting apa yang kita belajar ini, kita ada sumber yang kuat daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada huraian para ulama yang mu'tabar. Bila kita ada tu baru kita rasa apa yang aku pegang ni benar, insya-Allah. Tapi kalau sumber kita sana sini, sanak kita pun putus tak tahu pergi ke mana, baca hadis pun pakai selok kain, Nabi bagi tahu hadis awak baca tu sahih, itu bukan rasa yang betul. Itu cita rasa mengikut nafsu, nak jawab dia. Hati-hati tuan-tuan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala banyak bawa kisah-kisah dalam Quran untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala gambarkan fasbir kama sabar ulul azmi, sebagaimana sabarnya ulul azmi. Jadi ayat ini mengatakan satu motivasi lagi, man qawiyat azimatuhu, siapa dia kuat jiwa dia, mantap ilmu dia, teguh iman dia, musuh-musuh tak akan berani nak lawan dia. Tapi siapa dia lemah semangat, lemah itu tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fasbir kama sabar ulul azmi. Mu jangan sabar tengok orang lain. Banyak lagi nabi-nabi lain, tapi Allah Ta'ala suruh tengok siapa? Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa. Tengok demo ni. Jangan tengok nabi lain. Macam kalau tengok Nabi Yunus contohnya, ada kelebihan yang besar, tapi tidak dijadikan contoh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ni, semua Nabi itu contoh bagi kita. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis man qawiyat azimatuhu qawiya imanuhu. Siapa dia kuat azimah dia, semangat dia kuat, semangat dia kuat, maka kuatlah jiwa dia. Ahli motivasi kata quwwatul azimah tughayyiru syai'. Kekuatan jiwa boleh mengubah sesuatu. Bila orang ni nak bertaubat, dia kena letak kekuatan jiwa. Berapa ramai orang lemah jiwa? Mari sini. Pak cik, tok ayah nak duduk pondok ni ustaz. Kata marilah kita beribadat di sini. Kita solat berjamaah sama-sama, kita bertalaqi ilmu. Bila kita tanya bagi syarat duduk sini tak boleh seokok. Hai, telik mata lalu. Kata nak taubat ni. Lemah. Cair kata orang. Koyak lalu bila sebab jiwa lemah. Orang yang jiwa kental, quwwatul azimah, ulul azmi, bila dia dengar benda tak baik, pop, dia putus lalu. Ni anda tengok ramai ni pejuang-pejuang Islam, bahkan pendakwah-pendakwah yang ajak orang ikut Nabi, ikut sunnah ni pun tak lepas lagi taik candu iblis, tak lepas lagi di mulut dia. Tak lepas. Cakap sunnah, senyap-senyap, wah bau rokok. Kata sunnah apa lagu ni? Jangan duk main. Para pelajar sekalian, quwwatul azimah, kekuatan jiwa boleh mengubah sesuatu biiznillah. Sudah pastinya hidayah itu kuasa Allah, tapi kita kena letak jiwa kita dulu. Mak nenek nak mari duk pondok, ya. Ingat kau dak kau ayah itik di rumah? Tak ingat dah.
Serah ke anak cucu. Mari 3 hari jebek, mari tak nak balik. Sialah, takut ayah orang tak boleh makan. Takut itik apa. Takut kucing tak ada. Kata penat. Ingat kucing, ingat ayah, ingat itik, tak usah mengaji dah balik. Ada mari. Ini tidak ada kekuatan jiwa, tidak ada azimah. Tidak ada kekuatan jiwa, mereka akan lemah. Allahu Akbar. Hei, baik. Mari kita pergi yang keempat. Boleh yang keempat. Allah kata sini apa? Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ka'annahum, seolah-olah mereka tak tinggal atas dunia ni kecuali beberapa saat ya. Allah tak lupa habis dah nikmat atas dunia ni. Ayat ini kita kena main tasawuf. Ulama tadabbur kata ala qadri raghbatil abdi fid dunya, mengikut kadar kecintaan kita, ketamakan kita kepada dunia, dan redha kita nak jadi pengikut dunia, tasaquluhu an taatillahi wa talabil akhirah, kita akan rasa berat nak taat, payah nak jadi ahli, nak menuntut akhirat, kan? Dan nak jadi orang zuhud atas dunia payah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ka'annahum, sepatutnya kita cukuplah menjadi seorang yang zahid atas dunia ni dengan ayat ini. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'adu lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Orang di akhirat esok dia tengok azab, dia kata aku tidur atas dunia dulu kak 1 saat je lah. Jadi kita duk kejar dunia, duk hambak dunia, duduk dekat dunia ni, apa faedah? Di akhirat esok menyesal yang tidak berguna. Yang kita hanya berasa macam duduk 1 saat je. Mari kita bersifat zuhud, kan? Bersifat zuhud daripada perkara-perkara yang apa? Yang menyusahkan kita di akhirat esok. Apa makna zuhud? Zuhud ni makna dunia duduk di tangan, bukan duduk di hati. Itu makna zuhud. Sebab ni lam yalbasu, di akhirat itu kita tak rasa pun. Sikit sangat di Allahu Akbar. Sikit yang mana sikit sangat. Baik. Yang terakhir, yang kelima, masih lagi dalam ayat yang ka'annahum lam yauma yarawna ma yu'adun, ai az-zamanu qasir, masa ini pendek. Masa pendek, mahma tala bil insan al-umur fahuwa qalil. Allahu Akbar. Makna panjang mana umur kita pun pendek. Nak banding dunia ni panjang lagi, nak banding akhirat esok yaum 50,000 sanatin, satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Tak ada rasa apa kita. Mari kita pakat sabar atas dunia. Kita sabar di atas dunia supaya kita di akhirat esok mendapat nikmat yang berpanjangan. Nak panjang ke nak pendek? Nak panjang, tinggalkanlah kemewahan yang sedikit atas dunia ni. Yang haram tinggalkan. Yang halal kalau ada di tangan kita, kita ambil, tapi jangan masuk dalam hati. Kita hanya masuk dalam poket. Masuk dalam poket. Masuk dalam poket tak apa. Jangan masuk dalam hati, susah. Allah Ta'ala tutup ayat kita ni, fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, tidak binasa kecuali orang yang fasik. Kata di ulama tadabbur, ma fir raja li rahmatillah syai'un aqwa min hadhil ayat, tidak adalah satu pengharapan untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala tu lebih kuat daripada ayat ini. Mana ayat ni kata yang binasanya orang fasik. Jadi kalau kita dah jadi orang baik, kita jadi orang soleh, kita jadi orang mulia, kita jadi ahli Quran, ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah kita akan selamat. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dengan nikmatnya yang mencurah-curah, tamatlah, khatamlah kita 12 siri kuliah tafsir surah Al-Ahqaf pada pagi Ahad 26 Zulqa'dah 1443 bersama dengan 26 hari bulan Jun 2022. InsyaAllah kita akan teruskan pengembaraan kita
menerokai ilmu tadabbur Quran, tafsir Quran dengan surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam CD yang akan datang.